Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya ingin kongsikan berkaitan membina soalan menggunakan Google Form. Okey. So berikut adalah antara kelebihan Google Form. So yang pertama adalah membina soalan kuis, pelbagai bentuk soalan, membina borang undian, menguruskan kehadiran, mengumpulkan hasil dapatan responden kajian, membina instrumen soal selidik dan menghasilkan analisis dapatan data, instrumen ataupun soal selidik. Untuk yang keempat, 5 dan 6 ini adalah sangat-sangat sesuai digunakan untuk kajian tindakan yang kita hasilkan. Okey, so berikut merupakan langkah-langkah yang saya akan kongsikan, iaitu 1 sampai 9, cuma saya tak fokuskan kepada 8 dan 9. So kali ini saya akan fokuskan daripada yang pertama sampai nombor 7. So yang pertama kita akan create title dan description. Yang kedua, memandangkan kita nak berfokuskan kepada membina soalan seperti quiz, so kita perlu setting Google Form kita dalam bentuk quiz. Okey, dan yang ketiga sampai yang ketujuh adalah berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan yang boleh kita gunakan menggunakan Google Form. Short answer, drop down, multiple choice dan juga checkbox. Paragraf pun boleh, cuma saya tak tekankan untuk kali ini. Okey, so untuk dalam multiple choice, saya akan tunjukkan juga tentang penggunaan add image dan juga snipping tool. Okay. So tanpa membuang masa, so kita akan pergi ke drive kita. Okay, ada beberapa cara untuk membuka Google Form. Okay, saya akan tunjukkan 3 cara. So yang pertama, kita open kita punya drive. Okay, dan kita pergi dekat Google Apps ataupun web file. So kita cari Google Forms. Okay, dan kita klik. Okay, so akan keluar paparan seperti ini, dan kebiasaannya memang kita akan start a new form, kita pilih blank. Okay, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita pergi dekat drive juga, dan di sini ada new. Kita pergi dekat more dan kita klik Google Form. Secara automatiknya dia akan keluar direct terus kepada Google Form. Okay, dan cara yang ketiga adalah kita boleh search sahaja. Kalau mungkin cara yang pertama dengan kedua kita tak jumpa, so terus sahaja search dekat Omnibox. So box untuk ni kita panggil dia Omnibox. So kita type forms. Okay, so dia akan keluar kat sini. So kita pilih yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Okay, so dia akan keluar seperti cara yang pertama tadi. Okay, so kita boleh mulakan, kita tutup dua cara ni tadi. Okay, sekarang kita dah boleh mula untuk membina soalan menggunakan Google Form. Okay, so kita tengok dulu apa yang kita nak buat. Okay, yang pertama, create title dan description. Okay, pada kali ini saya nak buat tentang biology quiz. So, kita boleh tuliskan dekat untitled form ni, kita tuliskan biology quiz. Okay, dan secara automatik, tajuk ini akan keluar dekat sini. Okay. Biology quiz. Okay, and then kita boleh tambahkan description. Yang ini adalah optional, tapi biasanya kita akan letakkan arahan ataupun instruction. Saya tulis, please answer all questions. Okay, so kita dah siap title. So untuk yang pertama, settle. Okay, yang kedua, kita nak buat quiz. So, kita akan settingkan form kita dalam bentuk quiz supaya nanti student jawab dan diberi markah. Okay, so kita pergi dekat setting. Setting ni adalah ni yang macam gear ni. So, kita tekan setting.
So, dekat setting ada general, presentation dan quizzes. So, kita pergi dekat quizzes. And then kita turn on button make this a quiz. Okay. Dan yang lain-lain ini tak ada masalah. Kita boleh tengok release grade immediately after each submission. Kalau untuk kali ni kita akan guna yang inilah. Box. Okay. Dan yang ini pun kita boleh control sama ada student boleh tengok atau responden boleh tengok missed question, correct answers ataupun point values. Okay. So yang ni saya tak ubah. So kita tekan save. Okay. Baiklah. Sekarang kita nak mulakan untuk membuat soalan. Okay. Dan kita tengok dekat sini. Yang pertama selesai, kedua selesai. Okay, sekarang kita pergi yang ketiga. Kita nak gunakan bentuk soalan short answer. Tapi sebenarnya untuk 3 dan 4 ni bukan soalan ya. Dekat sini ini adalah kita nak student tulis nama dan kelas. Okay, so untuk nama kita gunakan short answer. Untuk kelas kita gunakan drop down. Okay, so dekat sini kita pergi kat drive. Saya dah siapkan saya punya contoh soalan dalam Google document. Okay. So, okay, ini soalan-soalan yang saya dah sediakan. Okay, sebelum kita create soalan-soalan ni, kita nak bina nama. Okay, so bina nama menggunakan short answer. So, kat sini terdapat pelbagai pilihan ataupun bentuk soalan iaitu short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down. Okay, this one is file upload. Okay, linear scale, multiple choice grid, check box grid, date dan juga time. Tapi untuk kali ni kita akan tengok short answer, multiple choice, check boxes dan juga drop down. Okay, so kita mulakan dengan yang pertama tadi. Kita nak buat nama, name. Okay, kita buat besar. Name. Okay, dan untuk yang pertama tadi kita nak short answer. So, kita tekan dekat short answer. So, dekat sini pelajar akan tulis nama mereka. Okay. Okay, so dan kita nak bila pelajar isi, dia wajib isi. Okay, maksudnya dia wajib isi sebelum menghantar. Jika pelajar tak isi, selagi itu borang ini ataupun form ini tidak boleh dihantar. So, kita perlu turn on kan button required. Okay. Okay, so settle untuk yang pertama. Okay, yang kedua tadi kita nak buat drop down untuk kelas. Okay, kita mengajar lebih daripada satu kelas, 3 ataupun 4 kelas. So, adalah lebih baik jika kita menggunakan drop down di mana pelajar cuma perlu pilih saja kelas mereka. Okay, so kelas. So tadi kita gunakan drop down. Okay, so katalah kelas saya ada 3. So saya buat S11T1, S11T2 dan S11T3. Okay. Dan pelajar juga wajib mengisi. Okay, so kita tekan required. Okay, so settle untuk nama dan juga kelas. Okay, settle untuk yang ketiga dan yang keempat. Okay, barulah kita start nak buat soalan. Kita pilih untuk short answer, multiple choice dan check box. Okay, so kita start dengan short answer. Short answer ni sesuai untuk soalan seperti isi tempat kosong. So, kalau saya pergi dekat sini, ini contoh soalan isi tempat kosong. So, apa yang kita kena buat? Kita copy, highlight kan dan kita copy. Okay, so kita tekan button add question ataupun tambah. So, kita pastekan soalan tadi. Okay, dan di sini soalan yang kita nak buat adalah short answer. Okay, so sekarang ini soalan dan ini adalah ruang di mana pelajar akan menjawab. Okey, dan kita nak masukkan jawapan yang betul, so kita klik dekat answer key. So answer key dia adalah peptide bond. Okey, so jawapannya adalah peptide. Okey. So jawapannya hanya peptide sahaja. So jawapan selain daripada peptide dikira
salah. So, jika dikira salah, so kita untuk memudahkan kerja kita, kita akan klik dekat button ini. Mark all other answers incorrect. Okay, maksudnya jika pelajar bagi jawapan selain daripada peptide, so dikira salah. Okay, so point ni kita buat, okay, dekat sini since ini adalah soalan dan ini adalah jawapan, so kita boleh bagi markah. So kat sini saya bagi markah 2. Okay, terpulang kita nak bagi markah berapa. Depends on berapa banyak bilangan soalan kita. Okay, dan okay, wajib dijawab oleh pelajar. So, kita onkan button required. Okay, settle untuk soalan yang pertama berbentuk short answer. Okay, so kita pergi kepada soalan bentuk yang kedua. So, kita tambah soalan macam biasa. So, soalan yang kedua adalah kita nak buat soalan multiple choice. Okay, so kita ambil dari soalan dekat Google Doc. Kita kopikan soalan ni. Okay, kita copy dan kita paste. Okay, dan di sini kalau kita tengok dekat sini ada diagram. So, bagaimana kita nak ambil gambar ni ataupun diagram ni, kita nak masukkan ataupun image, kita nak masukkan image ni ke dalam soalan. Okey, dekat sini ada insert image. Okey, sebelum tu kita perlu ambil gambar daripada Google Document ini masuk ke dalam Google Form. So, caranya adalah kita perlu menggunakan snipping tool. Okey, snipping tool ni ada dekat mana? Snipping tool ni ada dekat laptop ataupun komputer masing-masing. Okey, so kita cuma perlu type saja snipping tool dekat box pada Windows kita. Okey, so kita type snipping tool. Okey, so keluar kat sini, so kita klik. Okey, so ini adalah snipping tool kita. So yang ni saya tak ubah apa-apa. Kita just klik new. Snipping tool ni seperti screenshot ataupun print screen. Tapi snipping tools ni lebih, kita boleh pilih bahagian mana yang kita nak screenshotkan ataupun kita nak snap. Okay, so kita klik new dan kita boleh select. Okay, so untuk ini saya select image yang ini. Okay, dan kita akan save. Kita save sebagai soalan 2. Okay, save. Boleh save as PNG, GIF, JPEG. Tapi biasanya PNG ataupun JPEG. Okay, save. Okay. So, kita pergi dekat Google Form tadi. Okay, kita nak insert image yang kita dah guna snipping tools tadi. Okay, kita insert image. So, dekat insert image ada banyak pilihan. So, memandangkan file saya tadi berada dekat desktop. So, kita pilih upload. So, kita klik browse. Okay, dan kita pergi cari dekat desktop tadi. Okay, so ini soalan 2. Kita open. Okay, so secara automatiknya image tadi dah masuk ke dalam Google Form. Okay, so kita boleh adjust size image tadi sama ada kecil ataupun besar. Okay, dan kita kopikan pilihan jawapan. So, pilihan jawapan dekat sini ada 4. So, kita just copy saja ke 4. Okay. So, kita klik paste. Okay, di sini, jika dilihat ada A, B, C dan D. Kebiasaannya untuk Google Form, kita tak gunakan pilihan A, B, C dan D. Sebab kita akan reshufflekan option ini. Kita akan reshufflekan pilihan jawapan untuk mengurangkan kadar pelajar meniru. Okay. So, kita buang A, B, C ini. Okay. Dan kita masukkan answer key. Soal jawapan yang betul. Okay, answer key-nya jawapan yang betul adalah 2 dan 3. Dan kita klik done.
Okey, dan soalan ini juga wajib dijawab. Kita pilih required. Okey, so answer key markah kosong kita kena ubah kepada 2 markah. Okey, terpulang Okey, so done. Okey, soalan seterusnya, kita tambah. Okey, soalan seterusnya kita nak pergi kepada checkbox. Kebiasaannya kita guna checkbox ni apabila menggunakan soalan yang mana jawapannya lebih dari 1. Okey, contohnya adalah soalan ini. Okey, so kita copy macam biasa. Kita pastekan. Okey, dan pilihan jawapan kita ambil yang 1, 2, 3 ni. Tak perlu lagi nak ambil A, B, C dan D. Okey, kita copykan. Paste. Okey. So kita tengok pilihan jawapan yang betul adalah ketiga-tiga semua sekali jawapannya betul. So kita sebelum tu kita tukar dulu dekat sini. Check boxes. Okey, so ketiga-tiga jawapan ini adalah betul. So kita masukkan dekat answer key. So kita tikkan dekat checkbox ni. Tikkan ketiga-tiga betul. So kalau dua jawapan sajalah kita tikkan. Tapi memandangkan kat sini tiga-tiga ni betul. So kita tikkan tiga-tiga. So dan point dia adalah 2. Okey. So kita klik done. Dan soalan ini juga wajib dijawab. Required. Okey. So kita dah siap 3 jenis soalan yang berbeza. Iaitu yang ini short answer. Yang ini multiple choice dan yang ini adalah checkbox. Yang ketiga-tiga soalan yang saya gunakan ini di mana markah boleh diperoleh secara auto-grade. Okey, so sekarang total markah yang saya dah buat adalah 6. Okey, so kita nak tengok paparan apabila student menjawab form ini. So, kita pergi dekat sebelah kanan atas. Ada gambar mata ini. Okay, so ini adalah preview. So, kita klik kat sini, preview. Okay, ini adalah paparan yang student akan nampak. Dan student akan jawab. So, contoh kita jawab. So, isikan nama. Siti. Kelas kita pilih S11T1. So, jawapan ni saya buat jawapan yang betul. Contoh So yang ni saya jawab jawapannya salah. Dan ni saya buat jawapan betul. Dan kita submit. Student akan hantarlah submit. Okay. So dekat sini dia tulis your response has been recorded. Okay. So kita boleh view score. Okay. So kat sini kita boleh tengok lah. Ataupun student dia boleh tengok sendiri berapa total point yang dia dapat dan dia boleh semak jawapan yang betul dan jawapan yang salah dan dia boleh tengok correct answer. Okey. Okey, semua ni kita dah setting lah. Dia boleh tengok ataupun dia tak boleh tengok. Okey. So semuanya kita boleh setting. Okey, so kita tutup dulu. Okey. So kita pun boleh setting sama ada student boleh menjawab sekali ataupun lebih daripada sekali. Kalau lebih daripada sekali, so dia akan keluar button submit another response. Maksudnya student boleh perbaiki quiz. Okey, so kita balik dekat soalan. So dekat sini, kalau kita tengok dekat bahagian response tadi, dah ada yang jawab. Okey, so kita klik dekat response. So kita boleh tengoklah student kita jawab tadi. Okey, nama dan kelas ni tak ada markah ya. Okey, so ini one response. Semua ini one response. So kita boleh analyze daripada data yang diberi. Okey. Okey, so untuk lebih detail, kita boleh create spreadsheet daripada respon pelajar ni. So kita klik dekat create spreadsheet. So kita akan pilih yang pertama ni, create a new spreadsheet. So, kita klik create. Okay. So, sekarang ni, ini adalah spreadsheet yang kita dah create tadi.
Okey, so kat sini hanya ada seorang sajalah yang dah jawab. Tapi kalau ramai lagi student jawab, so dia akan keluar dekat bawah-bawah ni. Okey, dan kita bolehlah analyse. Okey, analyse based on masa dia menjawab ataupun score ataupun based on class. Okey, dan kita boleh tengok jawapan yang dijawab oleh setiap pelajar kita. Okey, so di mana spreadsheet ini disimpan? Spreadsheet ini disimpan di mana wujudnya kita punya Google Form yang kita bina tadi. Iaitu kalau saya buat dekat Google Drive tadi dan di dalam folder Gform. So terdapat dekat sini. Okey, biology quiz response. Sebagai tambahan, saya inform tentang reshuffle option jawapan. Okey, so contoh kalau kita nak reshuffle jawapan seperti ini, multiple choice ni, kita klik dekat soalan ini. Okey, kita pergi dekat titik 3 ni ataupun kita panggil sebagai vertical ellipsis. Okey, so dekat sini ada shuffle option order. Okey, shuffle option order. So nanti bila pelajar jawab, dia akan nampak option ini, setiap pelajar akan lihat option ini berbeza kedudukan. Okey, saya rasa itu sahaja setakat ini perkongsian saya. So, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.